Itu sebab kita kena memantau. Kita kena memantau. Sumber maklumat kena dicari. Pegawai kerajaan, dulu zaman saya, pegawai-pegawai Jabatan Perkhidmatan Awam ni, yang duduk di JPA ni, dianggap berintegriti tinggi. Mereka enforcement untuk nak tengok pegawai-pegawai kerajaan yang hidup mewah. Sekarang ni, kalau kita pergi ke Putrajaya tu, bukan kita jumpa kereta kecil, kereta mewah pun ada. Takkanlah pegawai kerajaan boleh mampu pakai kereta mewah. Tapi sikap kepedulian tak ada. Sebab daripada atas ke bawah semuanya terlibat dengan rasuah. Kemudian itu, sekarang ni, kena tengok, kena cek betul-betul pegawai kerajaan ni. Dia juga perlu minta kebenaran ketua jabatan. Apa yang perlu ketua jabatan? Saya dipahamkan oleh student Malaysia di luar negara, sama ada di England atau di Australia, banyak pegawai kerajaan ni hantar anak dia belajar pakai scholarship farmer, father and mother. Tapi apa yang berlaku di luar negara, sama ada di England atau di Australia dan di mana-mana lah, yang anak pegawai kerajaan ni belajar, hidup mewah. Duduk apartmen, ada kereta. Bapaknya di Kuala Lumpur ni, pegawai kerajaan saja. Jadi ini satu persoalan. Jadi sekarang, kerajaan, khasnya JPA, dah perlu mengambil tindakan sekarang untuk buat perkeliling mana-mana pegawai kerajaan dalam JUSA ke, staf satu ke, dan juga lain-lain pangkat, untuk melaporkan kepada JPA akan anak dia belajar di luar negara tu, mana datang duitnya. Kalau scholarship MARA ke, JPA sendiri ke, tak apalah. Ini yang belajar tanpa ada scholarship ni. Saya diberitahu oleh budak-budak yang belajar di luar negara. Satu masa saya pernah pergi ke negara asing. Dia kata, inilah masalah. Jadi perkara ni tak pernah diangkat oleh sesiapa pun. Jadi berbezalah dengan anak orang politik. Memanglah anak orang politik. Ada seorang anak bekas Menteri Kewangan belajar di England. Kawan saya punya anak beritahu, dia duduk kereta mewah, apartmen dan sebagainya. Jadi inilah masalah dia. Jadi masalah Hamizan, pegawai kerajaan kaki rasuah ni, kita boleh kesan. Fail tak bergerak pun kita boleh kesan. Contoh dia, isu yang saya bawa sekarang, PTG, Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan. Dia main satu orang je buat. Sehingga pengarah itu memperdayakan KSN dan Jawatankuasa Tanah Wilayah Persekutuan. Syarikat yang ahli lembaga pengarahnya orang Indonesia, Cina Indonesia, boleh memiliki tanah kerajaan di wilayah persekutuan sebanyak 3 lot. Jadi nak salah KSN pun tak boleh juga. Sebab cadangan, apa yang dipanggil perakuan oleh Jabatan Tanah ni dibuat oleh pegawai Jabatan Tanah. Jadi kita tak boleh juga salah KSN selaku pengurusi. Sebab tu dalam wakil daripada kementerian-kementerian lain ada sebagai Jawatankuasa Tanah pula. Tapi masalahnya, Godfather, kabarnya PTG wilayah ni dulu, Godfather almarhum Ali Hamzah. Itu tunggulah saya dipahamkan bahawa siasatan SPRM sudah bermula di Pejabat Tanah Wilayah Persekutuan ni. Kita tunggulah keputusan SPRM. Tapi SPRM sendiri macam mana? Kalau pegawai kanan SPRM sendiri simpan gundik dekat apartmen dengan nilai apartmen sewa 3,000, SPRM pun tak siasat. Apabila saya bongkar kisah seorang pegawai kanan berbintang 2 di SPRM Simpang Perempuan, dan saya ada gambar perempuan tu, kemudian pegawai itu pula pergi ke luar negeri diiringi oleh seorang lagi, code sign dia, AG, bukan Attorney General ya, nama orang tu AG, Datuk A bin G.
Ha? Saya dah cek, saya dah ambil maklumat keberangkatan dia ke luar negara sama pegawai kanan SPRM tu sama tak? Hampir sama. Balik sama. Pergi asing-asing. Tapi mengikut maklumat, masih di luar negara, pegawai kanan SPRM tu juga di-entertain oleh pegawai, oleh orang ni bernama AG. Gambar dia kat saya. Satu hari saya akan dedahkan. Tunggu lagi, maklumat belum lengkap. Jadi kalau SPRM begitu, macam mana? Macam saya dedahkan pegawai SPRM bintang 3, kerja dia maki orang. Maki orang. Kita ni, saya selalu pernah bekerja dengan seorang. Kemudian tu dia jadi menteri. Sekarang dah bersara lah. Masa saya kerja satu masa dulu. Saya selalu tanya dengan dia. Kalau kena marah-marah tu okey, saya setuju. Tapi kalau dah maki, ram jadah lah, tak guna korang lah. Sial lah kamu ni, tu maki. Ini pegawai SPRM perkataan Pukimak ni ayat lazim dia. Pada pegawai bawahan dia, tak kira lah bini orang ke, anak orang ke. Jadi nampak hina sangat kita kerja dengan kerajaan. Nak dikomplain dia pegawai atasan. Kabarnya setelah saya keluarkan cerita tu, banyak pegawai ni dipindahkannya ke tempat-tempat lain. Ada yang ditendang ke Sarawak pun ada. Sama ada secara kebetulan atau tidak, saya tak tahu. Jadi apa yang saya nak kata dengan tuan-tuan dalam perkara ni, kalau SPRM pun dah begitu, macam mana lagi kita nak dapat, apa dipanggil, bergantung harap, dapat berpayung menementerah rasuah ni. Tak boleh buat apa lagi dah. Negara kita ni rosak sekarang ni. Kita dulu ketawa apabila kita kata di Indonesia di zaman Soeharto, rasuah di Filipin atas meja, rasuah di Malaysia bawah meja, rasuah di Indonesia dengan meja-meja. Sekarang ni dah terbalik. Rasuah di Indonesia bawah meja. Rasuah di Filipin masih lagi di atas meja. Di Malaysia dengan meja-meja pun dia rasuah. Jadi kita semua sama-sama lah lawan kes corruption ni.